Biasanya kita ni kalau orang tanya kan, ada je benda yang tersalah cakap. Tersalah cakap, biasalah kan, itu perkara biasa sebab kita ini manusia. Tapi kan, kalau kita fikir-fikir balik, kalau perbicaraan dalam sebuah mahkamah tu, kalau kita ditanya oleh seorang peguam atas kes tertentu, soal siasat, bila kita ditanya, jawapan yang pertama itu dipegang dan ditulis. Sekiranya di hari yang berikutnya kita dibicarakan ataupun disoal oleh peguam ataupun polis, jika soalan yang sama dituju kepada kita, jawapan itu berlainan. Bila ditanya balik, hari sebelum ni jawab macam ni, macam ni, macam ni, tapi kenapa jawapannya hari ini bila ditanya jawapannya lain? Nanti bila polis atau peguam tu cakap macam tu kan, boleh ke kalau kita cakap, oh tersalah, hari itu saya tersalah cakap, boleh tak cakap macam tu? Agak-agaknya apa yang akan ditanda atau ditulis lagi oleh peguam atau polis tu tentang kita? Kita ni agaknya apa keputusan pihak mahkamah untuk diri kita? Di dunia lah, bukannya cakap mahkamah akhirat tu tak tahu. Kita tak tahu kan di dunia. Mahkamah yang biasa tu, mahkamah perbicaraan atas satu-satu kesalahan. Zul tak tahu benda-benda macam tu. Sebab tu cerita orang mahkamah, lawyer-lawyer dia tahulah kan. Begitulah juga kalau kita bercakap di dunia realiti sekarang ni. Oh tersalah cakap. Agaknya kalau kita tersalah cakap tu, yalah biasalah tersalah cakap kan. Itu perkara biasa sebab kita ni manusia yang biasa lupa. Kalau tersalah cakap sehingga tidak menyebabkan menzalimi orang lain, rasa itu bolehlah lagi kan. Tapi kalau tersalah cakap sehingga menzalimi orang lain, sehingga orang lain tu dipandang rendah, dipandang bersalah, sehingga kalau kita bercakap tu, apa yang kita cakap tu sehingga memfitnah, itu satu dosalah, dosalah kita terhadap manusia lain. Itulah kan, kita manusia ni kena sentiasa berhati-hati, terutamanya dengan lidah. Banyak kali lidah menyebabkan diri orang lain terguris. Banyak kalilah lidah itu membuatkan kita nak berjauhan dengan sesiapa yang suka bercakap mengikut hati dia kan. Semoga Allah memelihara lidah kita ni selalu bercakap benda-benda yang pasti, insya-Allah, amin. Siapa suka makan ni? Ini tahu tak apa nama benda ni? Gulali orang panggil gulali. Itu gula kapas. Anak Zu tak panggil gula kapas, tak panggil gulali. Gulali tu Zu panggil masa zaman tu kecil-kecil. Gulali. Entah kenapa lah orang panggil macam tu. Anak Zu panggil apa Isyam? Awang. Awan. Awang. Kalau orang Terengganu panggil awang. Anak Zu je yang panggil macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awan. Zu pun tak tahu kenapa dia panggil awan. Agaknya dia nampak macam atas langit kot, lembut macam tu kan. Sebab ada yang satu colour tu dia campur colour biru, kuning, merah. Yang tu betul-betul nampak macam awan. Yang biru tu kat depan apa ni, kat depan gerai Zu ni, itu ada jual ubi rebus. Biasa ubi rebus tu satu bekas dia RM5. Zu tak tahu hari ni berapa ringgit. Tu anak Zu nak pergi beli tu, belum lintas lagi. Sebelum ni dia jual kat situ hari-hari. Hari tak ada ubi di pasar pun Zu tengok dia jual. Zu tak tahu dia ambil kat mana ubi tu. Ubi rebus. Siapa nak beli, datanglah. Ubi rebus ni lokasi dia di depan Masjid Jamek Pengadam Baru. Siapa nak datang, datanglah. Sesiapa yang dekat-dekat tu, yang jauh-jauh tu tak boleh lah kan, dengar je lah. Yang dekat-dekat tak salah kan kalau Zu iklan kan nak datang beli ke situ, tak rugi apa pun.
Semoga dia tu berniaga, dimurahkan rezeki, insya-Allah, amin. Tadi kan anak Zu tu beli apa tu? Ubi rebus. Ini sedapnya, ya Allah, ya Tuhanku. Lamanya Zu tak makan. Subhanallah. Zu nak rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita rebus, tak sesedap yang dia rebus. Sebab dia dah pakar rebus ni. Ubi rebus. Ubi kayu rebus. Lama dah dia jual kat tepi jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sedapnya. Apa ni? Hari tu, Zu pergi dekat Marang. Marang Terengganu, bukan Maran Pahang. Zu pergi dekat Marang. Okay? Kat tepi tu, Zu nak pergi dekat pantai. Zu biasa sekeluarga hari Minggu masak-masak, pergilah tepi pantai, makan kat sana. Masa Zu lalu tu dekat tepi jalan Marang, adalah gerai ubi kayu rebus ni kat situ. Ada. Zu tengok merata-rata juga dia letak gerai ubi kayu rebus tu. Sedapnya. Rasa dia pandai dia letak garam dalam ni. Sebab ada masin sikit-sikit, taklah masin sangat. Ada rasa sedap tu. Lepas tu dia dah rebus tu, dah nak masak tu kan, dia tabur gula. Zu rasalah dia tabur gula sebab rasa manis buah dalam ubi kayu ni. Ubi kayu feng. Tak pergi ambil Ami lah. Kak Mi balik ke? Masa ni ke nak pergi ambil? Okay. Sedapnya. Siapa-siapa nak beli yang dekat-dekat tu bolehlah beli. Kalau tak ada, boleh je beli yang belum masak, rebuslah sendiri. Mudah saja.